Tajuk utama 27 Safar 13 Oktober. Bapa bunuh anak, lumur garam, sumbat dapur. Anwar gagal kemuka senarai nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Seorang bayi lelaki berusia 8 bulan ditemui mati dalam keadaan menyayat hati, dipercayai dibunuh bapanya menggunakan objek tumpul di Kampung Sungai Dua, Bacok pagi tadi. Ketua Polis Bacok, Deputi Superintenden DSP Samsul Mudin Sulaiman berkata, siasatan awal mendapati bayi terbabit dibunuh dan dilumur garam kasar sebelum dimasukkan ke dalam karung guni dan disorok di bahagian dapur oleh bapanya yang dipercayai mengalami gangguan mental. Kemudian kita telah menjalankan pemeriksaan di dalam rumah dan di bahagian dapur. Kita telah menjumpai satu guni dan hasil pemeriksaan dalam guni telah menemui satu bayi lelaki berumur lebih kurang 8 bulan lebih. Jadi daripada kejadian tersebut kita telah tangkap suspek iaitu suami yang mana dipercayai bahawa kejadian ini adalah dilakukan oleh suami. Dan daripada siasatan awal yang kita jalankan, dapati bahawa suspek dalam tempoh lebih kurang 2 minggu ini ada mengalami masalah mental sedikit. Pihak polis katanya mengetahui kejadian selepas sepupu suspek berusia 50-an datang membuat aduan berhubung kematian bayi itu pada jam 11.30 pagi tadi. Pengadu memaklumkan telah pergi ke rumah suspek selepas bapa bayi malang itu menghubunginya supaya melihat keadaan anak tunggalnya. Sebaik tiba, pengadu mendapati anak suspek sudah meninggal dunia dengan keadaan mencurigakan. Bertindak atas laporan itu, polis menyerbu rumah suspek yang berkunci dari dalam dan terpaksa memecah masuk rumah berkenaan. Sebaik berjaya masuk ke dalam rumah, polis telah menahan seorang lelaki dan menemui seorang wanita dipercayai ibu mangsa berusia 32 tahun dalam keadaan trauma dan menangis. Ibu mangsa yang mempunyai kesan lebam dan calar di kedua-dua belah tangannya juga telah dihantar ke klinik kesihatan Bacok untuk rawatan. DSP Samsul Mudin berkata, hasil pemeriksaan ke atas bayi berkenaan mendapati terdapat beberapa kesan lebam pada seluruh badan termasuk kesan lelasan di leher kiri dan kanan bayi berkenaan. Polis percaya mangsa meninggal dunia kurang tempoh 24 jam dan masih menyiasat kemungkinan bayi terbabit dicekik. Beliau berkata kematian bayi itu dipercayai akibat pukulan objek tumpul tetapi tiada senjata ditemui di lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati suspek yang bekerja kampung dipercayai mengalami masalah mental sejak 2 minggu kebelakangan ini. Kertas siasatan kes kemalangan maut melibatkan anggota tentera laut di Raja Malaysia di Johor Bahru lalu akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Ia bagi proses tindakan lanjut terhadap suspek wanita berusia 23 tahun itu. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Pichai berkata kertas siasatan itu diserahkan Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Johor Bahru Selatan JBS Deputi Superintenden Zamri Sharif di Pejabat Undang-Undang Negeri Johor kira-kira jam 9 pagi tadi. Ahad lalu polis menahan pemandu Pro 2 MyV wanita berkenaan yang terbabit dalam kemalangan dengan 2 kenderaan di kilometer 4 Jalan Johor Bahru Kota Tinggi Sabtu lalu hingga menyebabkan seorang anggota tentera laut di Raja Malaysia TLDM Laskar Kanan Muhammad Rizal Busri 31 tahun maut di tempat kejadian. Manakala Nur Fatin Nazrah 23 tahun dan Chang Ahmei 78 tahun mengalami kecederaan ringan. Difahamkan pemandu berusia 23 tahun itu dipercayai tidak mempunyai lesen memandu kenderaan selain cukai jalan dipercayai sudah tamat tempoh, sudah dilepaskan atas jaminan polis. Saringan awal air kencing mendapati pemandu berkenaan positif dadah.
Seorang penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas tuduhan menggunakan gelaran tidak diiktiraf. Mengikut pertuduhan, Mujibuddin Abdul Samad, 61 tahun, didakwa menggunakan laman profil Twitter Tan Sri Datuk Dr. Haji Mujibuddin di pautan dan melalui laman Facebook atas nama Tan Sri Datuk Mujibuddin. Perbuatan itu dilakukan tertuduh pada 7 Jun lalu di Pejabat Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 3/2 Akta Kesalahan yang berhubungan dengan Anugerah 2017 atau Akta 787 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 3/3 Akta sama. Jika sabit kesalahan, penjara sehingga 3 tahun. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 oleh seorang penjamin dan kes akan disebut semula 13 November. Taman Rekreasi Gua Kelam ditutup bermula hari ini sehingga dimaklumkan kelak berikutan paras air di dalam gua meningkat mendadak sehingga melimpah keluar akibat hujan lebat berterusan sejak pagi tadi. Menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Perlis AG Syafiee AG Ahmad Ni, penutupan itu bagi memastikan keselamatan pengunjung. Semua aktiviti di kawasan Gua Kelam ditutup kerana dikuatiri berdepan risiko-risiko lain sekiranya dibuka kepada orang awam. Beberapa kawasan di sekitar Perlis ini mula dinaiki air sejak pagi tadi namun terkawal. Lokasi membabitkan kawasan Ulu Pauh, Kampung Sentua Utan Haji dan Wang Kelian mula dinaiki air namun sekadar limpahan air yang melalui kawasan tertentu sahaja dan tiada kerja pemindahan penduduk dilakukan. Bacaan tadahan hujan direkodkan di stesen Cuping daripada 7 Oktober hingga hari ini mencatatkan 141.8 mm. Pemantauan daripada stesen hujan Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri menunjukkan bacaan tadahan hujan Oktober meningkat pada bacaan tadahan mingguan berbanding bacaan tadahan bulanan. Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara 11 pagi tadi. Pertemuan itu dibuat bagi mempersembahkan majoriti kerusi yang didakwa dimilikinya sebagaimana yang dimaklumkan menerusi sidang media khas pada 23 September lepas. Kereta Jaguar hitam yang membawa Presiden PKR itu dilihat memasuki Istana Negara jam 10.25 pagi tadi. Ia turut diiringi SUV Volkswagen berwarna hitam. Kenderaan yang membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya keluar meninggalkan istana kira-kira 1 jam selepas itu. Beliau hanya menurunkan cermin keretanya sambil melambai ke arah petugas media yang menanti kehadiran beliau sejak awal pagi tadi. Usaha petugas media untuk mendapatkan reaksi dan hasil pertemuan itu bagaimanapun tidak berhasil. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa memiliki majoriti yang kukuh iaitu hampir 2/3 kerusi parlimen dan mengumumkan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin tumbang. Walau bagaimanapun, terdapat ahli parlimen UMNO yang menafikan spekulasi itu dan 6 laporan polis telah dibuat berhubung senarai ahli parlimen yang didakwa memberi sokongan terhadapnya. Sementara itu, dalam sidang media di sebuah hotel di KL Central, Datuk Seri Anwar mendakwa telah menyerahkan dokumen rasmi membabitkan ahli parlimen yang menyokongnya kepada Sultan Abdullah dan telah mendapat majoriti. Saya pohon semua pihak memberikan ruang dan wewenang kepada Bahduli Yang Maha Mulia menjalankan tanggungjawab mengikut lunas perlembagaan dan juga budi bicara tuanku untuk menelaah dokumen dan dalam 1-2 hari ini memanggil ketua-ketua parti mengesahkan dan juga mendapat input dan pandangan sebaiknya. Oleh itu, soal hari ini bukan soal kemenangan sesiapa atau kekalahan sesiapa.
Dalam sidang media itu, Datuk Seri Anwar tidak mengemukakan nama ahli parlimen yang menyokongnya, tetapi memberi jaminan akan mengeluarkan senarai nama semua ahli parlimen terbabit kelak. Sebelum sidang media Datuk Seri Anwar berlangsung, Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah atau Kuli masuk menghadap Yang di-Pertuan Agong petang tadi. Namun tidak dapat dipastikan sebab dan tujuan pertemuan berkenaan. Pertemuan itu berlangsung kira-kira sejam apabila pemimpin veteran UMNO itu dilihat meninggalkan istana jam 2.40 petang tadi. Terdahulu, beliau dilihat memasuki istana menerusi pintu 3 istana pada jam 1.20 petang. Selain Kuli, turut dipanggil menghadap ialah ketua-ketua parti termasuk Bersatu, UMNO, PAS, DAP, Amanah dan Warisan. Ia termasuklah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Difahamkan Lim Guan Eng akan ke Istana Negara esok pagi manakala Muhammad Sabu pada Khamis. Manakala itu, Istana Negara dalam satu kenyataan berkata, Datuk Seri Anwar hanya mengemukakan jumlah ahli parlimen yang dikatakan menyokongnya tanpa mengemukakan senarai nama ahli Dewan Rakyat untuk mengukuhkan dakwaan tersebut. Sehubungan dengan itu, Sultan Abdullah telah menasihati beliau untuk akur dan menghormati proses-proses perundangan. Datuk Pengelola Pijaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataannya berkata, Presiden PKR itu diterima menghadap Yang di-Pertuan Agong selama kira-kira 25 minit pada jam 11 pagi tadi. Dalam sesi yang berlangsung selama lebih kurang 25 minit ini, Datuk Seri Anwar mengemukakan jumlah ahli Dewan Rakyat yang didakwa memberi sokongan kepada beliau. Walau bagaimanapun, beliau tidak mengemukakan senarai nama ahli Dewan Rakyat untuk mengukuhkan dakwaan tersebut. Datuk Indra Ahmad Fadil berkata, susulan itu Yang di-Pertuan Agong menasihati Anwar supaya akur dan menghormati proses perundangan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Malaysia, negara pertama terima vaksin. Alhamdulillah, bertemu kembali. Menjelang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bermula tengah malam ini hingga 27 Oktober. Pekerja yang bertugas di luar daerah atau perlu merentas negeri diingatkan agar mendapatkan surat yang lengkap daripada majikan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia bagi mengelakkan berlaku kesulitan sewaktu berdepan sekatan jalan raya. Pekerja-pekerja dibenarkan merentas daerah dan negeri dengan syarat mereka mempunyai pas pekerja yang sah atau surat kebenaran daripada majikan. Saya tahu ramai yang mempunyai pas majikan, tetapi ada juga kadang-kadang kes yang melibatkan kad majikan tidak lengkap. Misalnya ditulis nama syarikat tapi tidak ada detail syarikat itu berada di mana-mana, di mana. Jadi untuk kes seperti ini saya mencadangkan supaya mendapat surat daripada majikan untuk mengesahkan mereka bekerja di syarikat tersebut. Manakala itu, bagi pekerja dari dalam daerah yang sama, mereka tidak perlu mengemukakan surat majikan atau pas pekerja. Bagaimanapun, kerajaan menggalakkan majikan membenarkan pekerja-pekerja mereka untuk bekerja dari rumah. Bagi mereka yang perlu melalui negeri Selangor dan Kuala Lumpur ke negeri-negeri lain, mereka dinasihatkan untuk mendapatkan kebenaran daripada Balai Polis Berhampiran sebelum membuat perjalanan. Individu yang menggunakan pergerakan udara melalui KLIA 2 dan Subang juga perlu mendapatkan kebenaran daripada PDRM. Dalam pada itu, MKN juga bersetuju untuk membenarkan azan dan mendirikan solat 5 waktu dengan kehadiran 6 orang jemaah termasuk imam yang ditentukan oleh jawatan kuasa masjid. Cadangan itu bagaimanapun akan terlebih dahulu dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Sultan Selangor untuk diperkenankan. Perkembangan COVID-19. 660 kes positif baharu dilaporkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan 4 kematian hari ini. Manakala 6 kluster baharu dikesan di Sabah, Selangor dan Pulau Pinang.
Sehingga kini terdapat 101 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi di mana 32 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 4 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 163 kes. Jumlah kes aktif kini meningkat kepada 5,345 kes, manakala kes sembuh pula 350 orang. Sementara itu, 4 daripada kluster baru dikesan di Sabah iaitu kluster Semarak, kluster Bena, kluster Sabindo dan kluster Bestari. Manakala 2 lagi kluster baru ialah kluster Bah Kenangan, Selangor dan kluster Penjara Jawi di Pulau Pinang. Ia menjadikan keseluruhan 70 kluster masih aktif setakat ini. Malaysia akan menjadi negara pertama yang akan menerima vaksin COVID-19 dari China yang dijangka siap sepenuhnya akhir tahun ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata komitmen itu disuarakan Menteri Luar China Wang Yi dalam pertemuan bersama Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Ketahui China adalah antara negara yang paling ke depan dari segi membuat kajian pendidikan kenaan penemuan vaksin. Saya dimaklumkan sudah sampai ke tahap akhir dan sebelum akhir tahun ini mungkin sudah akan dapat digunakan selepas ujian-ujian klinikal dilaksanakan. Dalam perbincangan tadi, Menteri Luar China yang sebelum ini berbincang dengan Datuk Hishamuddin, Menteri Luar kita, bersetuju. Yang bagus ni dia kata nak bagi Malaysia priority, keutamaan pada Malaysia. Ini saya cukup sukacita macam jaminan bila dah boleh besok, the first country yang dia akan bantu is Malaysia. Menurutnya, vaksin berkenaan juga dijangka diterima sebaik China selesai menjalankan ujian klinikal terakhir hujung tahun ini. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin berkata Malaysia bersetuju untuk menyertai pelan peruntukan vaksin COVID-19 Global COVAX walaupun perlu membayar 42 juta ringgit. Beliau berkata badan ini mempunyai kemudahan kepada negara ahli untuk dapatkan vaksin yang tidak terhad untuk COVID-19 sahaja, namun vaksin penyakit lain. Vaksin yang dapat dibekalkan hanya 10% daripada jumlah keseluruhan penduduk dan dalam kes Malaysia yang mempunyai 30 juta penduduk akan menerima 3 juta vaksin. Malaysia akan mengadakan rundingan mengenai harga yang perlu dibayar kepada COVAX kerana kini harga untuk satu vaksin sudah ditetapkan pada harga $20 Amerika atau kira-kira RM82. Program agihan makanan dapur It'am akan dilaksanakan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri, inisiatif yang digerakkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi akan mula diedarkan kepada kelompok sasar di wilayah persekutuan sepanjang PKPB dan disambung hingga Disember. Jelas Datuk Dr. Zulkifli, agihan makanan menerusi dapur It'am akan dibuat melalui 24 buah masjid dan surau terpilih di wilayah persekutuan. Tambahnya, golongan sasar yang terlibat terdiri daripada anak kariah, kawasan projek perumahan rakyat PPR, projek perumahan awam PPA, pelajar-pelajar sekolah yang telah dikenal pasti termasuk kategori asnaf. Selain itu, sumbangan turut disalurkan kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam dan swasta serta kejiranan bukan Islam. Beliau juga berharap usaha seperti ini dapat dikembangkan oleh pihak berkuasa agama negeri lain untuk manfaat rakyat. 57 pendatang tanpa izin parti yang cuba menyeludup masuk ke negara ini menerusi pengkalan haram di sepanjang Sungai Golok, sempadan Malaysia-Thailand, ditahan Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PGA sepanjang sebulan penugasan pasukan tersebut dalam Op Benting COVID di Kelantan. Menurut pegawai pemerintahnya, Superintendent Azhari Nusi, selain tangkapan parti, pasukannya juga berjaya merekod 108 kes lain dengan nilai keseluruhan rampasan bernilai lebih 7.2 juta ringgit. Seterusnya, sepanjang tugas penugasan di Op Benting COVID, PGA bersama bantuan Batalion 9 PGA telah memperoleh beberapa kejayaan menarik seperti rampasan rokok seluduk yang bernilai 1.47 juta
dirampas di cabang 4 Tok Mengah Tumpat yang melibatkan K Custom. Seterusnya rampasan lembu 58 ekor bernilai RM348,000 di Kampung Meranti, iaitu yang melibatkan kes veteriner. Dan seterusnya rampasan ayam beku bernilai RM38,700 di Jalan Lubuk Gong, Pasir Mas, Kelantan. Itu kes melibatkan Malkis. Bagi memastikan penyeludupan dan jenayah rentas sempadan dapat dikawal, Azhari berkata pihaknya sepanjang penugasan telah memperketatkan kawalan di beberapa hotspot pengkalan haram seperti Pengkalan Haram Lubuk, Jitung, Perdah dan Pengkalan Haram Kebun. Pemasangan kawat diri di 13 lokasi pengkalan haram sepanjang kawasan Rantau Panjang sehingga Pengkalan Kubur juga telah banyak membantu pihak berkuasa terutama dalam mengurangkan pembolosan dan kemasukan parti. Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM Terengganu melupuskan 9 bot nelayan asing Vietnam di perairan Pulau Susu Dara dekat Pulau Perhentian Besut. Menurut Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli, kesemua bot Vietnam yang telah dilucutkan hak itu dilupuskan sebagai tukun tiruan. Tindakan ini merupakan isyarat tegas kerajaan dalam memelihara kedaulatan perairan negara serta memastikan hasil laut tidak lagi dikaut nelayan asing. Tambahnya, bot yang dijadikan tukun ini dapat memelihara kelestarian ekosistem marin dengan menggalakkan pembiakan ikan-ikan yang penting dalam industri perikanan. Untuk statistik, rekod kita dah menenggelamkan sebanyak 356 buah bot rampasan APMM di seluruh negara lah, dan melibatkan 350 buah bot kita tenggelamkan di sepanjang pantai timur kita, dan 155 buah bot yang ditenggelamkan di perairan Terengganu sahaja kita laksanakan sepanjang 2006 sehingga tahun inilah 2020. Kata Muhammad Sufi lagi, tukun itu turut dinamakan sebagai tukun segantang bagi memperingati jasa kapal KM Segantang yang telah berkhidmat hampir 50 tahun kepada negara ini. Program ini mendapat kerjasama dengan Jabatan Perikanan, Jabatan Taman Laut dan Institut Sumber Marin Asia Tenggara atau ISMAT. Budak maut tembak guna pistol keluarga. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. 18 terkorban dalam banjir dan tanah runtuh wilayah tengah Vietnam, manakala 14 yang lain masih hilang. 45,835 penduduk sudah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Hujan lebat memusnahkan 382 rumah dan menenggelamkan 109,034 yang lain. Bencana itu turut merosakkan sawah padi, kawasan pertanian dan perikanan selain membunuh 271 lembu serta 150,489 ternakan lain. 17 kapal mengalami kerosakan dan 3 kru kapal maut, manakala 4 yang lain masih hilang. Misi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Hujan lebat dijangka berterusan. Di Amerika Syarikat, seorang kanak-kanak berusia 3 tahun maut selepas tertembak di kepala ketika bermain dengan pistol milik keluarganya dalam kejadian di Aloha, Oregon. James Kenneth Linquester dikatakan menemui pistol berisi peluru hidup itu dalam laci meja di bilik tidur di rumah keluarganya. Sebaik menyedari kejadian itu, ahli keluarga kanak-kanak terbabit segera menghubungi talian kecemasan 911 tetapi pasukan perubatan gagal menyelamatkannya. Kanak-kanak itu meninggal dunia 2 jam selepas dilaporkan kritikal akibat terkena tembakan itu. Pada peringkat ini, tiada tuduhan dibuat terhadap keluarga selepas kematian kanak-kanak itu. Amerika Syarikat giat menjalankan kempen meminta ibu bapa untuk memastikan senjata di kediaman mereka disimpan dengan betul dan tidak mudah dicapai kanak-kanak. Keluarga James enggan memberikan komen tetapi membenarkan pejabat Syarif Washington County menggunakan gambar kanak-kanak itu di media sosial dan media. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain.
Seorang pendaki gunung Utah berdepan detik cemas apabila dikejar seekor harimau atau cougar. Carl Burgess merakam detik itu setelah cougar itu mula mengejar dan menyerangnya. Rakaman berdurasi 6 minit berakhir setelah Carl berjaya menakutkan haiwan tersebut menggunakan batu. Di Bandar Sragen, Jawa Tengah, Indonesia, seorang remaja hilang selama 11 tahun diculik penghibur jalanan. Akhirnya berjaya kembali ke pangkuan keluarga dengan bantuan Google Map. Ervan Wahyu Anjasworo, 17 tahun yang sedang menjalani latihan kerja di sebuah pusat rehabilitasi berkata, beliau secara tidak sengaja mencari maklumat mengenai pasar Gonggang menerusi Google dan ternyata tempat itu sering dilalati beliau dan neneknya semasa kecil. Dengan maklumat tersebut, Ervan memaklumkan kepada pegawai sosial pusat rehabilitasi itu dan selamat dihantar pulang kepada keluarga. Sebuah buku puisi dimasukkan ke dalam kotak pemulangan buku pada bulan ini selepas 60 tahun ianya dipinjam. Menurut seorang pekerja di Perpustakaan Middlesbrough, buku The Buried Stream itu sepatutnya dikembalikan pada Disember 1962. Jelasnya buku itu dikenakan denda kira-kira RM2,690, namun atas kerana COVID-19, pihak perpustakaan menangguhkannya. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahajalah yang akan disempurnakan pahala kepada mereka tanpa batas. Terjemahan ayat 10 surah Az-Zumar itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.